Okey, baiklah. Hari ni cikgu nak cerita tentang satelit, ya. 9.1. Satelit itu apa? Satelit itu merupakan objek yang mengorbit planet atau bintang. Itu adalah satelit, ya. Contoh satelit semula jadi yang mengorbit bumi ialah bulan. Okey. Okay, apakah contoh-contoh satelit semula jadi yang mengorbit bumi? Okey, antaranya ialah satelit navigasi, satelit komunikasi, satelit kaji cuaca, satelit penderiaan jauh. Banyak lagi lah. Lagi satu ISS. Ini adalah stesen angkasa antarabangsa. Okey, lain-lain contoh satelit ketenteraan, ya. Satelit astronomi. Okey, terdapat 5 jenis orbit satelit yang mengelilingi bumi. Okey, ni satelit ni, satelit. Orbit ni dia macam laluan. Macam bas lah. Kalau bas dekat bandar Kuantan ni dia ada laluan dia tersendiri, kan? Kalau macam rapid bus tu dia ada laluan daripada Kuantan ke Gambang, dia ada laluan dia tersendiri. Dia tak akan pergi sampai ke Teluk Cempedak, ya. Okey, jadi cikgu nak kamu ingat formula ini. Lemak, manis, gula, gula, hex. Lemak, manis, gula, gula, hex. Lemak, manis, gula, gula, hex. So yang ni yang paling dekat dengan bumi lah. Dan yang ini nombor 5 ni yang paling jauh dengan bumi. So kita tengok nombor 1 yang paling dekat dengan bumi adalah lemak, Leo, ya. Yang kedua ni, lemak manis, M untuk Mio, ya. Yang ketiga yang mana? Ni yang ketiga. Yang ketiga adalah Geo. Yang keempat adalah GSO. Dan yang kelima adalah Hio. Ingat, lemak, manis, gula, gula, hex. L for Leo, Mio, Geo, GSO, Hio. Padan dah ingat nama singkatan je lah. Cara paling mudah. Okay, L for Leo, M for Mio, G for Geo, GSO, Hio. Okay, yang ni je lah. Hotline sikit, GSO. Hotline semua ada EO. Okay, so nama orbit dia, L ni maksudnya low Earth orbit. M for medium Earth orbit. G for geostationary Earth orbit. G yang kedua ni adalah geosynchronous orbit. H for high Earth orbit, ya. Kalau dalam bahasa Melayunya orbit rendah bumi. Ni orbit sederhana. Medium tu maksudnya sederhana, ya, bumi. Ni kalau geostationary, orbit geopegun bumi. Okey, geosynchronous orbit maksudnya orbit segera. High Earth orbit maksudnya orbit tinggi bumi. Jadi pada cikgu padan dah kalau kamu ingat ni lah. Leo, Mio, Geo, GSO, Hio. Kamu kena tahulah L tu low, medium. Geostationary ataupun geopegun, geosegera, high, ya. Okey, jadi ini ketinggian lah. Ketinggian orbit. Cuma cikgu rasa cikgu nak kamu ingat yang ni lah, Geo dan GSO. Perkara penting lah yang cikgu nak kamu ingat. Kalau Geo ni, point yang penting di sini adalah
Kedudukan orbit ni adalah pada satah khatulistiwa. Maksudnya sama. Tepat. Ya. Pada satah khatulistiwa ataupun kita panggil tepat. Ataupun sudut lainnya adalah 0 darjah Celsius. Okey. Kalau GSO, condong. Ingat perkataan condong. Condong pada satah khatulistiwa. Cikgu nak kamu ingat GEO dengan GSO fakta ini. Okey. Kalau GEO, tepat pada satah khatulistiwa ataupun 0 darjah Celsius. Kalau GSO, condong pada satah khatulistiwa. Okay, jadi kalau kita tengok soalan ni, baik, kita cuba satu soalan. Okey, ni kita nampak condong. Condong. Condong pada satah khatulistiwa. Ya. Jadi ini adalah, keluarkan je lah balik, lemak, manis, gula, hex. So, yang condong adalah GSO. Apa GSO? Geosegerak. So, jawapan dia B. Okey, kita cuba satu lagi soalan. Antara A, B, C dan D yang manakah terletak pada altitude 35786 dan mempunyai satah orbit pada satah khatulistiwa? Mempunyai satah orbit pada satah khatulistiwa. Kita tak nampak condong kan? Kita nampak point dia. Mempunyai satah orbit pada satah khatulistiwa. Jadi dia mesti GEO. GEO tu yang mana? Ni nombor 1, lemak, manis, gula. Ni gula, hex. So jawapan dia D lah. Ya. Okey, baik, seterusnya orbit ni dia ada dua bentuk. Yang pertama adalah bulatan sempurna dan yang kedua adalah bentuk elips. Ni bulatan sempurna, ini elips. Okey, kita recall semula. L for Leo, lemak, manis. M untuk Mio, Geo, GSO, Hio. So, Leo dia mempunyai bentuk orbit bulatan sempurna dan elips. Dia sama dengan GSO. Leo dengan GSO mempunyai dua bentuk orbit, iaitu bulatan sempurna dan elips. Mio dia hanya mempunyai bentuk elips sahaja. Geo bulatan sempurna sahaja. Dan manakala Hio mempunyai bentuk elips sahaja. Okey. Jadi macam mana cara nak ingat? Leo, GSO dia ada dua bentuk. Ya. Mio bentuk elips. Hio bentuk elips. Geo bulatan sempurna. Okey, bagi satelit yang mempunyai orbit elips, terdapat dua kedudukan satelit. Jadi ada dua kedudukan satelit. Yang pertama kita panggil perigi, yang kedua kita panggil apogee. Okey, ini bentuk elips ni. Nampak ni bentuk elips. Ada satelit yang berada di kedudukan dekat dengan bumi dan ada satu lagi satelit yang duduk jauh daripada bumi. Kedudukan satelit yang dekat dengan bumi ni kita panggil perigi. Okey, dan kedudukan satelit yang jauh daripada bumi ni kita panggil apogee. Okay, so perigi merupakan kedudukan satelit paling dekat dengan bumi, manakala apogee merupakan kedudukan satelit paling jauh dengan bumi. Okey, jadi kita cuba jawab soalan. Raja Ampat menunjukkan orbit elips bagi satu satelit. Antara titik A, B, C dan D yang manakah menandakan perigi? Okey, ingat perigi, ingat dekat dengan bumi. Kat bumi kan ada perigi. So jawapan dia A. Apakah kedudukan L? So L ialah perigi. Okey, boleh. Baik, seterusnya kita nak lihat hubungan antara ketinggian orbit dan halaju satelit. Okey, cikgu tunjuk contoh bagi Leo, Mio, Hio. Lemak, manis, gula, hex. So cikgu nak tengok Leo, Mio dan Hio. So cikgu salin sahaja semula. Okey, cikgu salin semula altitude orbit ni berdasarkan data-data yang diberi. Laju satelit pun cikgu salin semula. Altitude ni maksudnya ketinggian. So bermula dengan Leo 705 dan Hio 35780. So kalau kita tengok ni, altitude ataupun ketinggian dia semakin meningkat.
Okey, tengok laju pula daripada 27,500 sehingga ke 11,100, laju dia semakin berkurang. Okey, ini menunjukkan bahawa semakin meningkat altitude orbit, semakin berkurang laju satelit. Ini adalah untuk satelit yang kekal dalam orbit. Semakin meningkat ketinggian satelit, maka daya tarikan graviti satelit semakin berkurang. Jadi ini akan menyebabkan laju juga semakin berkurang. Okey, andaikan sepatutnya satelit ni dia akan bergerak mengikut hal laju yang ditetapkan. Tapi jika sesebuah satelit bergerak terlalu lambat dalam orbit tetap, agaknya apa akan jadi? Ia akan jatuh, ia akan jatuh ditarik bumi. Tapi kalau satelit itu bergerak terlalu cepat pula dalam orbit tetap, ia akan terkeluar pula daripada orbit. Jadi satelit ni dia kena ikut aturan hal laju yang telah ditetapkan. Jadi kita tengok latihan antara penyataan berikut yang manakah menunjukkan hubungan antara ketinggian orbit dan hal laju. Kita ingat lawan dia songsang. Kita ingat dia berlawanan. Contoh, kalau ketinggian meningkat, hal laju akan berkurang. Ataupun kalau ketinggian berkurang, hal laju akan meningkat. Yang mana satu? Tinggi, tinggi. Tinggi, rendah. Rendah, rendah. Sama. So jawapan dia adalah B, tinggi, rendah. Okey, soalan yang kedua. Apakah yang akan berlaku pada satelit semakin dekat dengan bumi? Okey, bila kata satelit tu lagi dekat dengan bumi, ni satelit, maksudnya altitude dia berkurang lah kan. Bila altitude berkurang, hal laju bertambah. So satelit akan bergerak lebih laju. Okey, soalan yang ketiga. Antara kedudukan manakah satelit bergerak dengan laju yang tinggi dalam orbit elips? Okey, ni bumi, ni orbit elips. Okey, ini perigi dan ini apogee. Ni apogee, ni perigi. Jadi yang dekat dengan bumi adalah perigi. Jadi yang akan bergerak dengan hal laju yang tinggi adalah pada kedudukan perigi. Okey, itu sahaja dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.